Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sekarang berada di bulan Syaban. Tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita di dunia ini seperti kita berpuasa. Faham tak? Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala kita hidup di dunia ini seperti kita berpuasa. Apa maksudnya? Waktu kita berpuasa, bila paling seronok? Waktu nak berbuka. Kita minta begitu juga kehidupan kita. Waktu kita paling seronok, waktu kita nak mati. Sebab tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini seperti kita berpuasa. Semakin dekat waktu berbuka, semakin seronok kita. Semakin dekat nak dipanggil balik kepada Allah, semakin gembira kita. Sebab tu Rasulullah sebut apa dalam sebuah hadis, lis-saimi farhatani. Bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftarihi, kegembiraan sewaktu dia berbuka. Kalau orang tu tak seronok berbuka, makna dia tak berpuasa tu. Kalau berbuka tak seronok, tak puasa tu. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan sewaktu dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi kita minta begitu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia jadikan kehidupan kita ini seperti kita berpuasa. Semakin dekat waktu berbuka, semakin gembira kita, semakin seronok kita. Okey. Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman bahawa sekeliling kita ni ada malaikat. Beriman kita bahawa sekarang ini di majlis kita ini malaikat lebih ramai daripada kita. Sekarang ini malaikat lebih ramai daripada kita ni. Kita beriman dengan kitab Allah, kitab hari kiamat, kitab qada dan qadar. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah. Takutlah pada Allah. Selalu khatib sebut ittaqullah, ittaqullah, takwalah pada Allah. Apa dia ittaqullah? Wa kunu ma'as-shadiqin, bertakwa kepada Allah. Mana bertakwa kepada Allah, kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dia perintahkan, kita junjung setinggi-tingginya. Sama ada perintahnya secara langsung dalam Al-Quran ataupun perintahnya daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita junjung setinggi-tingginya. Kita takwa pada Allah, kita junjung perintah Allah setinggi-tingginya. Wujud ada.
Dan apa yang Allah larang, semampu mungkin kita, seboleh-bolehnya kita elakkan. Tapi kalau terbuat juga, elak juga ni. Solat minta berdoa, Allah ya Allah jawabku lepas Allah wajabni fitan ma dhamiyatan, jauhlah pada apa fitnah-fitnah ini. Tapi terbuat juga dosa. Terbuat juga sebab kita bukan maksum. Terlanggar juga larangan Allah. Terbabas juga ke dalam larangan Allah. Minta ampun. Allah sebut minta ampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hambaku yang berlaku zalim pada diri mereka sendiri, mereka buat dosa, Allah bukan rugi apa-apa pun. Mereka zalim kepada diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah ampunkan dosa semua sekali. Okey, ini taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Bersamalah kamu bersama orang yang sadiq. Orang sadiq yang jujur, yang benar. Iman mereka bukan iman berpura-pura. Iman mereka bukan iman berpura-pura. Depan orang, belakang orang, begitulah mereka. Apa yang keluar dari lidah mereka, itulah dalam hati mereka. Apa dalam hati mereka, itulah yang keluar pada lidah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kamu bersama, sertai orang yang jujur pada agama Allah ini. Orang yang benar pada agama Allah, yang tidak berpura-pura dalam agama Allah. Orang yang ada beriman kepada Allah, dia beriman tanpa qaid, tanpa syarat. Apa makna tanpa qaid syarat? Dia tak letak apa-apa syarat pun pada Allah. Kalau keiman dia pada Allah kena jadi miskin, miskinlah, apa masalahnya? Kalau dia beriman kepada Allah jadi kaya raya, kaya raya lah dia. Kalau beriman kepada Allah, dia hidup penuh kebahagiaan, bahagialah dia. Kalau dia beriman kepada Allah, dia kena masuk penjara lah, apa masalahnya? Kalau dia beriman kepada Allah, dia menjadi pemimpin yang dihormati, jadi pemimpinlah dia. Kalau dia beriman kepada Allah, dia kena bakar hidup-hidup. Seperti kisah Ashabul Ukhdud, bakarlah. Sebab iman dia iman tanpa qaid dan tanpa syarat. Dia tak letak apa-apa pun syarat pada Allah. Allah nak buat apa pun, buatlah ya Allah. Iman apa ni? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah bersama orang yang benar dalam iman mereka, tak berpura-pura. Dia tak belit-belit agamanya. Allah kata halal, halal. Allah kata haram, haram. Rasulullah kata halal, halal. Rasulullah kata haram, haram. Tak ada ni menggarut ni. Sebab tu wa kunu ma'as sadiqin. Bersamalah orang yang benar. Sebab Allah sebut dalam Quran. Untuk apa kita? Memang perlu kesabaran. Untuk benar dalam agama sekarang ni perlu kesabaran. Sebab Allah janji apa? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi sesiapa dia takut, dia bertakwa, hidup dia takut. Dia takut apa? Dia takut Allah tak suka dengan dia. Dia tak fikir benda lain. Orang benci, kan orang tak suka, orang mengumpat, pergilah kau. Tapi dia takut apa? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Sesiapa yang takut siapa? Kebesaran Tuhannya.
Dia tak pernah takut apa-apa pun. Tak payahlah siapa nak ugut dia. Siapalah nak apa? Nak buat apa buatlah. Dia tak pernah takut. Sebab dia hanya takut apa? Waliman khafa maqama rabbih. Bagi siapa yang takut kebesaran Tuhannya. Di dunia ini dia takut kebesaran Tuhannya. Dia takut Allah tak redha pada dia. Dia takut Allah tak suka pada dia. Dia takut sungguh. Allah sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka dua syurga. Jannatan, taman-taman syurga. Setengah ulama kata jannatan ini maksudnya ada syurga untuk manusia, ada syurga untuk jin. Jin disediakan syurga, manusia di syurga, dua syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Manusia yang takut bertakwa pada Tuhannya, bagi dia syurga. Jin yang takut pada Tuhannya, kebesaran pada Tuhannya, dia beriman pada Tuhannya, bagi dia syurga. Okey. Waliman khafa maqama rabbih, dia takut dengan kebesaran Tuhannya. Bagian dua syurga. Satu syurga untuk manusia, satu syurga untuk jin. Zawata afnan, pepohon syurga. Zawata afnan, pepohon yang rimbun. Pokok-pokok syurga yang rimbun, yang penuh dengan keindahan. Dengan rimbun pohon syurga. Macam mana pokok syurga ni? Macam mana rasa pokok syurga ni? Rasulullah sebut sebatang pokok di syurga, sebatang pokok, lau yasir rakib, kalau seorang, zaman Rasulullah ada kuda, belum ada kereta lagi. Lau yasir rakib, dia nak keliling pokok ni. Lau yasir rakib, dia naik kuda, dia nak pusing, dia kena habis masa 100 tahun untuk pusing pokok tadi. Macam mana pokok syurga? Zawata afnan. Okey. Allah sebut lagi. Fihima aynani tajriyan. Fihima aynani tajriyan. Padanya ada ain, mata air yang mengalir dalam syurga. Kemudian mengalirlah sungai-sungai di syurga. Sebab tu fa innal anharal jannah tajri bi ghairi ukhdudin. Sesungguhnya sungai-sungai syurga ini dia mengalir bi ghairi ukhdud, tanpa ada parit. Sungai kita nampak sekarang dia begitu kan, berparit kan? Semua ada parit. Fa inna anharal jannah, maka sesungguhnya sungai syurga ini tajri bidunil ukhdud, tanpa ada parit, dia mengalir begitu. Berapa jenis sungai di syurga? Mata air mengalir, kemudian dia sungai-sungai. Berapa jenis mata air dia? Sungai dia. Fiha anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, min ma'in ghairi asin, air tawar ghairi asin, sungai daripada air tawar. Min ma'in min khamrin ladzatin lisyaribin, sungai daripada arak, sungai daripada ladzatin lisyaribin, yang lazat kita minum min khamrin ladzatin lisyaribin. Allah sebut sungai daripada arak yang lazat kita minum. Arak di dunia bawa masam, minum mabuk, tapi di syurga tak. Khamrin wa anhar min khamrin ladzatin lisyaribin, lazat untuk diminum. Wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muh, satu sungai daripada susu
bersih, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya. Di dunia susu berubah tak berubah? Cuba biar susu lama, dia jadi masam. Tapi Allah sebut wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, tak berubah rasanya. Yang keempat apa? Wa anharum min 'asalin musaffa, dan sungai daripada madu musaffa, yang bersih, suci. Madu kita kena bercampur dengan apa? Dengan sarang madunya. Okay, Allah sebut fihima 'ainani tajriyan fihima min kulli fakihatin zawjan. Fihima min kulli fakihatin zawjan, daripada setiap buah-buahan dia berpasangan. Semua buah-buahan di dunia ini ada di syurga. Semua pokok di dunia ini ada di syurga. Pokok terap ada, pokok pisang ada, pokok durian ada, anggur ada. Yang Allah sebut dalam Quran itu delima anggur. Sebab itu orang Arab nampak. Ibnu Abbas kata kullu syajaratin fid dunya takunu fil jannah. Setiap pokok yang ada di dunia ini ada di syurga. Tapi apa? Dengan bentuk yang jauh lebih indah. Sebab tu apa mereka dibagi apa? Bagi makan. Kullama rudiqu minha min thamatin rizqan qalu hadha alladhi rudiqna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Kullama rudiqu, dan setiap kali mereka dihidangkan dengan buah-buahan daripada syurga, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl, mereka berkata ini buah-buahan tadi di dunia dulu kami ni pernah merasa sudah rezekinya. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi sama tapi rasanya berubah. Bukan lagi durian di syurga, bukan macam dunia. Dunia makan banyak sikit demam, panas badan. Kemudian pula dia makan waktu tengah hari tak sama dengan makan waktu malam. Wa utubihi mutasya, benda yang sama tapi rasanya telah berubah. Kemudian Allah sebut lagi bagi Allah sediakan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fihinna qasiratut tarf, padanya taman-taman syurga, sungai-sungai syurga. Allah sebut betul tu. Sebelum tu apa? Muttaqiina ala furushin baqa'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan. Muttaqiin, mereka bersandar, ala furushin, di atas hamparan. Furush, hamparan. Baqa'inuha min istabraq. Okey, siapa yang kerja kushin? Siapa kerja kushin sini? Acil kah? Okey, Allah sebut muttaqina ala furushin baqa'inuha min istabraq, mereka bersandar di atas hamparan-hamparan, sandaran-sandaran mereka. Baqa'inuha min istabraq, bahagian dalamnya saja, bahagian dalam sandaran mereka tadi daripada sutra-sutra jenis tebal. Bahagian dalam, bahagian dalam kita kadang-kadang bahagian dalam apa? Kertas apa? Kertas tebal saja. Luar memang baldu, tapi dalam kertas apa? Surat, kadang-kadang surat khabar saja. Songkok luar baldu, tapi dalamnya apa? Buka-buka alamak kertas tebal saja apa? Tapi Allah sebut muttaqina ala furushin baqa'inuha min istabraq, bahagian dalam dia yang tak nampak tu, bahagian dalam dia daripada sutra-sutra tebal. Bahagian luar lagi, kalau dalam saja pada sutra, luar macam mana? Allah tak sebut luar, Allah sebut dalam saja. Nak bayang macam mana luarnya itu? Kalau dalam, bahagian dalamnya saja daripada sutra.
Ini luar cantik, dalam buka-buka. Surat khabar saja apa ni? Pegang songkok baldu, warna cantik songkok baldu. Buka, kertas tebal saya letak sini. Kan? Tapi Allah sebut muttaqina ala furushin bata'in wa min istabraq. Mereka bersandar ala furushin, hamparan, bata'in wa min istabraq, bahagian dalamnya saja daripada sukta yang tebal. Yang tak nampak tu sutera sudah, apalagi bahagian luarnya. Macam mana hamparan mereka? Wa janal jannataini dan mereka duduk sambil apa? Mereka petik buah-buahan yang dekat dengan mereka sambil makan, berehat. Sambil berehat. Di dunia letih apa? Letih di bengkel yang mana lagi? Okey. Pagi, petang letih di pasar. Situ tempat berehat. Wajanal jannataini dan ambil buah, makan sambil bersandar, sandar. Di mana? Di mahligai syurga. Sebab tu penghuni syurga Allah sebut apa? Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita thamma, dan apabila engkau melihat di sana, wa idza ra'aita, apabila engkau melihat di sana wahai Muhammad, di satu sudut syurga seorang penghuni syurga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, engkau melihat kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Itu baru seorang penghuni syurga. Setiap penghuni syurga ada kerajaan dia sendiri. Allah sebut wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kau melihat kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Duduk bersandar sambil makan. Tak kena hitung sudah waktu tu Madinah. Cakaplah insya-Allah hadza min fadli rabbina. Allah cerita sebab dia sediakan untuk orang beriman. Allah cerita untuk siapa? Untuk orang beriman. Sebab kata Allahumma ja'alna min ahliha. Allahumma amin. Allah sebut lagi fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fihinna, dengan nikmat apa? Buah-buahan, kerehatan semua. Fihinna qasiratut tarf, padanya qasiratut tarfi, yang pendek pandangan mereka. Pendek pandangan mereka. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang belum pernah disentuh oleh jin ataupun insun, manusia ataupun jin. Siapa pendek pandangan? Para bidadari syurga. Bidadari syurga. Pendek pandangan mereka. Makna apa? Mereka hanya ta'ajub dengan kehansaman suami mereka. Qasiratut tarfi, pendek pandangan mereka. Mereka hanya melihat siapa? Pada suami mereka. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia atau jin. Bukan bandel, bukan rombengan. Lam yatmithunna insun qablahum. Lam yatikh, insun, manusia ataupun jin, belum pernah disentuh. Sebab tahu sebut ayat dalam surah Waqiah yang kita baca malam-malam, faja'alnahunna abkara urban atraba. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka sentiasa perawan. Kami jadikan mereka sentiasa perawan. Faja'alnahunna abkara urban atraba. Urban, sudahlah perawan. Okey, Allah sebut lepas tu apa?
Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Ka'annahunnal yaqut. Mereka ini bersihnya kulit mereka. Ka'annal yaquta, bagaikan yaqut, batu permata, wal marjan, bagaikan mutiara putih, bersih, putih. Dalam ayat disebut ka'annahunna baydun maknun, bagaikan putih telur tu. Kupas telur nampak putih telur tak? Begitulah putihnya. Itu Allah nak bagi kita gambar saja. Hakikatnya okey, ka'annahunna baydun maknun. Memang kita pun dunia putih juga perempuan kita. Sebab apa? Putih perempuan dunia ni. Tapi sebab apa? Bedak seinci. Sebab bedak dia putih selama sejam, lepas tu hitam balik. Sebab apa? Kena peluk, turun balik bedak, dapat hitam balik. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Bagaikan mereka mutiara, permata-permata dan mutiara. Makna bersih. Bersih, putih, bersih. Okey, dia katakan sehingga bersihnya kulitnya, nampak apa? Nampak tulang-tulang ni di kaki bersih, putih bersih. Bukan orang putih sangat nampak aurat saja kan? Bersih putih dia. Ka'annahunnal yaqut wal marjan, putih bersih. Okey. Tapi ingat perempuan dunia yang masuk syurga, muslimat dunia, mereka jauh lebih jelita lagi. Sebab mereka masuk dengan apa? Dengan amalan mereka. Sedangkan bidadari diciptakan terus di syurga. Dina, jangan kau sebut biarlah kau tak mahu aku bidadari pak. Isteri kita lebih cantik lagi daripada bidadari ya. Sebab apa? Sebab mereka masuk dengan amalan. Allah sebut apa? Okey. Putih bersih. Dalam ayat Allah sebut apa? Mereka apa? Faj'alnahunna abkaran 'urban atraba. Mereka sayang kepada suami mereka. Sayang sungguh-sungguh. Makna tidak ada mengeluarkan perkataan menyakitkan suami mereka. Mulut mereka tak pernah keluarkan perkataan menyakitkan suami mereka. Kita adakah isteri kita bagi sakit hati kita? Ada, sebab kita pun bagi sakit hati dia juga, lebih kurang juga. Okey, tapi Allah sebut faj'alnahunna abkaran 'urban atraba. Kami jadikan mereka sentiasa perawan. Bersama dengan suaminya, selesai bersama perawan balik. Jadi Aisyah Rasulullah cerita begitu. Aisyah kata apa? Waja'a, kalau begitu sakit teruslah perawan terus. Tapi Rasulullah sebut ma fil jannati waja'. Di syurga tidak ada lagi sakit. Sebab syurga bukan tempat sakit. Syurga tempat nikmat. Okey. Faj'alnahunna abkaran 'urban atraba. Okey. Allah sebut itu. Mereka bersifat penyayang pada suami-suami mereka dalam nikmat syurga ni. Lepas tu Allah sebut apa? Mana mata mereka tengok suami mereka saja. Sehingga ulama tafsir sebut makna mereka ini apabila mereka tengok muka suami mereka, mereka rasa apa? Terlupa keindahan tempat syurga yang lain. Makna keindahan mereka pada muka suami mereka. Mancuk ya, biarpun berjerawat ya sekarang ya. Jangan risau tu. Sebab keindahan mereka pada wajah suami mereka. Urubah, itu ulama tafsir sebut. Okey. Dia Allah sebut apa? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah? Wahai jin, di dunia Allah sediakan makanan semua. Di akhirat Allah janjikan kamu syurga. Di dunia Allah sediakan kenikmatan untuk kamu. Di akhirat Allah sediakan kenikmatan untuk kamu. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah? Apa yang Allah tak bagi pada kamu?
Dengan nikmat Tuhan kamu, kamu dustakan, wahai jin, wahai manusia. Allah makan, siapa bagi? Allah. Bernafas, Allah bagi. Jantung kita berdenyut, Allah bagi. Tapi yang kamu dustakan nikmat Allah ini, yang berat-berat nak sujud kepada Allah, Allah bukan suruh banyak mana pun. Bangun pagi, subuh 2 rakaat. Matahari gelincir sikit, 4 rakaat. Turun sikit, nak terbenam, 4 rakaat asar. Terbenam, 3 rakaat. Aisyah, 4 rakaat. Cukup, bukan lama mana pun. Kalau kau buat satu tu, setiap satu solat 5 minit, 20 minit, tak sampai sejam pun, memadai sudah. Tapi yang kamu ini, di dunia kamu nampak nikmat Allah, di syurga ini Allah janjikan untuk kamu. Ini Allah janjikan untuk kamu. Jadi Allah tanya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Susah kamu nak syukur pada Allah. Suka sangat nak syukur pada Allah. Sebab tu Rasulullah waktu dia baca ayat ni, sahabat diam. Dia kata, kamu ni mengapalah kamu diam, sedangkan saudara kamu daripada jin. Ingat jin tak beriman ya. Jin ada yang beriman, ada kafir. Mungkin ada jin beriman sini. Dia kata, setiap kali aku baca فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, mereka sebut مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ نِعْمِكَ يَا رَبِّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدُ. Tidak ada suatu pun nikmat engkau wahai Tuhan kami dustakan. Bagi engkau segala puji-pujian, kami tak dustakan satu pun. Mana jin-jin yang beriman. Dia kata, kamu diam. Waktu aku baca فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka dengan nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan, saudara kamu jin, aku baca begitu terus mereka jawab مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ نُكَذِّبْ يَا رَبَّ لَكَ الْحَمْدُ. Tidak ada sesuatu pun nikmat yang kau berikan kepada kami dustakan. Bagi engkau segala pujian ya Allah, kami puji engkau ya Allah. Nikmat ini semua milik engkau. Semua nikmat ini milik engkau ya Allah. Pujian milik engkau ya Allah. Okey, jelas tu ya. Sebab tu janganlah berat-berat kita. Allah suruh bukan berat mana pun kita. Sebab tu kalau siapa belajar usul fiqh, syarat hukum ni apa? Min apa? Syarat hukum ni min maqduratil mukallaf. Apa yang syarat hukum? Min maqduratil mukallaf. Sesuatu yang mukallaf, orang diberat hukum mampu lakukan. Sebab Allah tak beratkan kita sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Sebab tu ringan saja yang Allah suruh ni, bukan berat mana. Bukan berat mana. Sebab tu bukan berat mana. Sebab Allah takkan suruh benda kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Allah tidak beratkan seseorang maknanya sekadar mampunya. Faham tak? Sebab tu kita, keimanan kita letak betul pada Allah. Letak betul pada Allah. Penyerahan kita hanya pada Allah. Iman kita pada Allah. Apabila sebut sesuatu, Rasulullah suruh sesuatu, mana itu apabila Rasulullah suruh, itu perintah Allah. Sebab apa? Allah sebut apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah bukan ikut hawa nafsunya, tapi itu wahyu daripada Allah. Sunnah Rasulullah kita jaga betul-betul, genggam betul-betul. Sebab sunnah Rasulullah, kitab Allah, sunnah kita jaga betul-betul. Sebab itu tanda apa? Tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab Allah akhir sekali sebut, setelah Allah ceritakan semua ni, tanya apa? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Allah cerita semua ditutup apa? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Adakah ganjaran untuk orang melakukan kebaikan di dunia ini? Dia benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Di dunia ini takutnya hanya pada Allah. Di dunia ini ketaatannya kepada Allah. Di dunia ini dia kenal hukum hanya hukum Allah. Di dunia dia kenal perintah Allah, perintah Rasulullah. Hidup dia sebagai seorang hamba kepada Allah.
Hal jazaa'ul ihsan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah tanya lagi, kalau orang itu di dunia dia buat baik, dia benar-benar mengabdikan dia, apa nak ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita hidup di dunia ini dalam mengabdikan diri kita kepada Allah, ka'annaka, seolah kita tengok Allah. Saat kita buat, kalau buat Allah redha tak redha. Solat semua kita rasa Allah sentiasa bersama lagi kita. Sebab tu itu ihsan, kita rasa diperhatikan Allah, kita rasa apa? Kita sentiasa rasa diperhatikan Allah. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Jangan tanya, adakah balasan untuk orang ihsan buat baik begini, benar-benar mengabdikan diri pada Allah, melainkan apa? Dengan kebaikan juga. Ini Allah sediakan untuk mereka. Jadi apa yang susahnya nak taat kepada Allah? Apa susahnya nak jaga syariat Allah itu? Apa susah nak jaga sunnah Rasulullah? Sebab ganjaran dia, masuk saja tempat yang Allah janjikan, lupa segala kepenatan dunia, lupa segala kepayahan dunia. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adakah ganjaran untuk kebaikan melainkan kebaikan? Allah sediakan kebaikan untuk apa? Ini ingatlah Allah sebut ni, dia sediakan untuk orang yang jiwanya benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan kah? Majul olah. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum bernasyid dalam masjid? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bernasyid dalam masjid? Okey. Satu ketika Hasan bin Sabit dia bernasyid dalam masjid. Falahidhahu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun jeling tengok dia. Kuntu anshudu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Kuntu, Hasan bin Sabit kata pada Umar, sebab apa? Dia bernasyid dalam masjid, berqasidah. Nasyid sama lah tu. Okey. Umar jeling dia di bernasyid. Kuntu anshudu fihi, aku bernasyid di sini. Wa fihi, dalam masjid ini, man huwa khairun minka, orang lebih baik pada kau. Siapa? Rasulullah. Ingat tak? Nasyid dalam masjid boleh, tapi bawa kompang, bawa tabla tak boleh ya. Ingat tak? Masukkan kompang, masukkan tabla dalam masjid tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam qasidah ni dia ada apa? Dia ada ibadat. Faham kan? Dia ada apa? Kata-kata menaikkan ni apa? Rasulullah pernah buat qasidah. Apa Zajar kita sebutkan? Allahumma la aisha illa al-aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidaklah kehidupan mereka kehidupan akhirat, maka ampunlah orang faghfir lil ansari wal muhajirah, ampunlah orang muhajir, orang ansar dan muhajir, ansar dan muhajirah. Tapi tidak boleh ada apa? Ada kompang. Fa innal masjid tubna lima bunya lahu. Karena masjid ini dibina untuk dibinanya. Apa dibinanya? Untuk apa? Rijalun la tulhi tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak disibukkan. Rijalun la tulhi tijaratun wala bay'un, perdagangan mereka daripada berzikir Allah. Karena masjid ini didirikan untuk mengingat Allah. Tapi jangan buat sebagai satu kebiasaan. Ini hari-hari nasyid, mana boleh, bukan itu masjid. Tapi macam hari apa? Contoh Maulid, buatlah. Hari raya silakan. Tapi jangan buat masuk kompang. Sebab Syekh Ustaz dulu dia benarkan nasyid dalam masjid, tapi kompang tu suruh keluar. Sebab kompang tu hiburan. Faham tak? Dia semata-mata hiburan. Dalam masjid bukan tempat berhibur. Tapi mengapa qasidah dibenarkan, nasyid dibenarkan? Sebab Rasulullah sebut, inna minal bayani la sihrun. Sesungguhnya daripada kata-kata nasyid ini dia ada sihrun. Dia cukup memukau, membangkitkan rasa nak beribadat. Nak bangkitkan rasa beribadat. Faham tak? Nak bangkitkan rasa ibadat. Jelas tu. Tapi ingat nasyid boleh, tapi jangan hari-hari ya. Setiap malam bernasyid dalam masjid. Apa itu? Itu menyebab. Sebab nasyid ni lebih garam, melakukan garam je. Faham tak?
Bernasyid ni lebih kurang garam. Maksudnya apa? Kalau lebih darah tinggi, kalau tak ada langsung tawar. Jadi tak sikit saja, sekali-sekala boleh. Maulid Rasul, hari raya ke, nasyid lah. Tapi kalau malam-malam bernasyid masjid, halau saja. Okey, jelas tak lagi? Tapi ingatlah alat muzik jangan. Ayah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah di syurga nanti kita boleh meminta hidup bersama keluarga semula jika Allah reda? Okey. Adakah di syurga nanti kita bersama keluarga kita? Allah sebut dalam Quran, Jannatu 'adnin yadkhuluna wa man sal min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Jannatu 'adn, jannah adn yadkhulunaha, mereka masuk. Bukan saja mereka masuk, wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan orang yang soleh, orang beriman, jannat yadkhul wa man salaha min, daripada bapa-bapa mereka, isteri mereka dan anak-anak mereka. Allah kumpulkan sekali. Biarpun kesolehan, ketakwaan anak-anak mereka, bapa-bapa mereka, isteri-isteri mereka tak sama dengan ketakwaan mereka, tapi Allah kumpulkan sekali. Allah sebut apa dalam ayat lain? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang beriman, dia beriman. Maka iman dia iman dahsyat sungguh. Iman yang memang iman yang dahsyat sungguh. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Anak-anak mereka beriman. Allahumma rahmna jami'an ya Allah marhamna. Okey. Jadi anak mereka beriman, tapi iman anak mereka tak macam mereka. Mereka bangun tahajud, anak mereka subuh kadang-kadang terlewat. Mereka puasa Isnin Khamis, anak mereka Ramadan saja. Tak sampai mereka. Tapi Allah naik zuriat mereka bersama mereka. Untuk apa? Untuk sempurnakan kegembiraan mereka. Seorang bapa, apa lebih gembira lagi? Anak dia bersama dia, isteri bersama bapaknya. Jadi mereka bersama. Allah sebut, wa ma alatnahum min amalin min syai', dan kami tak kurang pun ganjaran mereka. Itu anak-anak mereka ni sebagai apa? Kehormatan untuk mereka. Sebab tu Aisyah tak sama dengan Rasulullah martabat dia. Nah, Rasulullah sebaik mana, tapi Aisyah bertuahnya jadi Rasulullah, dia bersama Rasulullah di syurga. Jelas ya? Okey. Ada lagi? Masuk sudah Aisyah ni. Cukupkah? Marah sudah ni mana? Nanti dia marah. Ni pengurusi ni marah ustaz ni. Okey. Madlan, boleh ke madlan? Disuruh tutup sudah bilangnya. Jadi terpaksa lah. Bilangnya aku penat di bengkel tadi. Maka jadi lain kali kita sambung ya. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Allah bil haqqa haqqan warzuqna ittiba'al batila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'al multabisan alaina fadil wa jam'at taqima. Allahumma ja'alna bil kitabika sabitin wa bis sunnati minas sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum